Alright, Assalamualaikum. Welcome to Cili Kasih Taruh. Ini hari Cili Kasih Taruh. Saya partner Rafiq tak ada. Rafiq tak ada. Rafiq sudah hilang. Tu Rafiq sudah jadi Datuk Seri Engineer Zain. Datuk Seri Engineer Zain Muhammad Ya. Betul lah, Zain Muhammad. Okey, siapa tak kenal beliau? Beliau ni legend. Aku kena sebut nama ni minta izin Zain Badak. Nanti aku sebut kena pukul aku. Takut aku bos. Takut. Okey, ini hari kita since dia special sikit lah Cili Kasih Taruh kali ni. Sebab kita semalam ada pembentangan bajet. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada tengok, Sinar Harian ada keluarkan satu poster ni hari ataupun muka depan dia. Ada satu hamba Allah ni tengah ride singa. Tapi sekali pandang dia macam kat belakang singa tu. Harimau. Dia belakang harimau. Jadi bila belakang-belakang ni saya ada risau sikit. Jadi kita tak nak cerita banyak. Maka kita teruskan. Jadi kita nak cerita hari ni dengan Datuk Zain Badak kita ni. Okey. Dia sekarang ni kalau pengetahuan ni, Datuk adalah sekarang untuk proklamasi orang Melayu, Datuk adalah Timbalan Presiden. Timbalan pengerusi untuk proklamasi orang Melayu. Okey. So ini hari kalau kita nak panggil orang lain profesor apa semua, banyak jadi kangkung lah. Jadi aku malas lah, So aku cari orang yang ada experience. He was in the government, he was a minister before. Okay, he have served a few prime minister. So he's the best person, orang yang terbaik untuk kita nak ceritakan tentang pembentangan ekonomi madani ataupun bajet ekonomi madani semalam. Okay? Alright Datuk. So let's start with, what's your opinion about the budget semalam? Sebelum saya nak bicara pasal bajet ni, kita nak tengok sebenarnya apa yang menjadi permasalahan besar kepada negara kita lah. Kalau kita nak tengok macam dalam keluarga, bila kita nak orang kata going concern ke, nak survive ke, kita nak tengok apa dia punya, kita punya tanggungan hutang kita kan. Jadi bila kita tahu kita punya exposure liability dia, barulah kita boleh nak menguruskan mengikut apa yang sepatutnya. Kalau kita semak daripada segi tanggungan hutang ni, kita punya debt ni, hutang secara langsung, maknanya hutang yang dibuat oleh kerajaan persekutuan secara direct, hampir RM1.08 trilion. Jadi kalau ambil daripada segi tanggungan kerajaan terhadap hutang-hutang yang kerajaan kena garanti, dia sebanyak 205.9 bilion. Lepas tu ada lagi tanggungan lain, liability lain, RM142.2 bilion. Tanggungan hutang 1MDB saja, brother. Alamak, aku tak ada 18.2 bilion. Jadi jumlah ni adalah RM1.45 trilion ataupun bersamaan dengan 80.9% of the gross domestic product, KDNK. Okey. Gila. Tapi bila semalam saya semak yang pembentangan bajet yang dibuat oleh Menteri Kewangan, Perdana Menteri, Patut Menteri Kewangan dia. Kan? Dia sebut bahawa dijangkakan kadar hutang negara ni meningkat kepada 1.5 trilion. Which is termasuk liability dia. Dan bajet semalam ni saya tak nampak kita nak address soal fundamental. Means we don't address what is the fundamental issue. Kalau dia punya ucapan yang dia sebut awal-awal tu, dia sebut bahawa, saya minta izin saya baca ni laporan yang dibuat oleh The Age Malaysia ni. In March, Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim told Parliament in written reply, jawapan yang bertulis dalam Parlimen, that it would take 30 years to pay off Putrajaya debt and liability, provided that no new debt are incurred and all loan maturing from 2024 are paid off. Wow. With the assumption that no new borrowing are made for deficit financing and the repayment of mature loan from 2024 and beyond
the federal government debt is expected to be fully settled by 2053. 2053. Ah. 2053. Saya mungkin dah tak ada lagi kot. Saya pun dah tak ada kot. Mungkin dia je lah kot. Sufi Semua dah. ada kot. Mungkin Sufi ada, dia Sufi ada dah, kot. pasal dia muda, 35 tahun. Tak, masalahnya Datuk, saya minta maaf lah Kan, tak, Okey. ini sebut, ini cabaran kita Ya. sebenarnya. Saya This is the real challenges. This challenges. And this the man who said, if you remember, before the election, what he said, kerajaan ada hari ni kerajaan bodoh, bangang, tak tahu buat kerja, bodoh, bangang. Okay, No? jadi how are you gonna address ini tanggungan liability Wow. yang ditanggung oleh rakyat semua, rakyat Malaysia? Ya. Kan? Dan lagi saya nak sebut, Ya. however, as almost 100% of Putrajaya revenue is used to cover its annual operating expenditure, OPEC, there is no choice but to borrow and use debt to finance its development expenditure. Means what? It means so direct federal government debt has continued to rise. Ya, ini bukan saya cakap, ini apa ni? The Age cakap The Age Laporan. cakap. Dan apa ni? Ini soal kedudukan apa ni physical kita sekarang ni. Ya. Jadi adakah bajet ni address this issue? Saya tak nampak Saya tak macam nampak. macam mana dia nak address this issue ni. Saya risau, saya nampak takut. Dia tak nampak. saya tanya soalan lah. Jadi apa ni, Sofi tolong jawab lah. Macam Sofi. mana dalam bajet. Saya fikir you pun mengikuti. Kan? Kita ada Sufi Kamari kat sini, tapi dia refuse tu masuk dalam kamera sebab dia kata dia terlampau handsome untuk jadi kat Datuk. Jadi maafkan saya, tengok muka saya dengan Datuk je lah. So dia ya Sufi. Tak, isu dia ialah tu 393.8 bilion ni largest ataupun the biggest budget dah sepanjang dengan harapan bahawa rakyat dapatlah Manfaat. rakyat akan dapat manfaat lah. Contohnya 2,000 ini yang kalau kita tengok PH punya propaganda ada 2,000 bonus Tapi bersama 2000 tu datang juga 8% SST. Ya. ya betul tak sama kita cerita baik kita baik kita cerita apa yang Okey. Teruskan. 1,000 untuk pensioners and then banyak lagi 100 billion support untuk NGO, 2.47 billion untuk perumahan, and then macam lah Dengar hebat tapi satu benda yang kita nak address yang sangat penting, mungkin banyak benda kita boleh cerita, tapi isu ialah pengampungan apa nama tu, ayam dan telur tu. Okey. Jadi sebelum kita pergi kepada ayam tu, let's go back to dia punya mukadimah dalam dia punya perbelanjaan lah. Dia kata RM 303.8 bilion adalah perbelanjaan untuk OPEC lah, operation expenses. Campur RM 90 bilion development expenses, campur RM 15 bilion yang dalam midterm review of RMK punya apa ni rollover. Jadi jumlahnya 408.8 bilion, dan ini merupakan perbelanjaan yang tertinggi dalam sejarah negara kita lah. Tapi soal dia, defisitnya masih lagi tinggi, 4.3%. It's a deficit budget kan? It's basically it is what it is. The deficit budget. Jadi daripada anggaran pendapatan RM 373 bilion yang pada hemat saya adalah amat optimistik, maknanya 100% recovery lah daripada segi apa yang tu, baru kita boleh dapat 373 bilion Dan memandangkan kadar KDNK pada hari ini, pertumbuhan yang berlembab hanya kepada 3.7%. Kalau 6, 7, 8% ni I think we are quite optimistic lah. Tapi kalau based on KDNK 3.7 below 4% ni, I think is a bit too optimistic dalam dia punya untuk menghasilkan pendapatan sebanyak 373 bilion ni. Jadi selain daripada itu, di sebalik anggaran inflasi disebut 2%. You ingat
inflasi 2% ni realistik ke tak realistik? Tak realistik lah. Dia duk ulang, budak-budak dia duk ulang itu je. 2% kita dah Macam bangun mana? lah. Macam mana Salim ingat? Dia masalahnya apa yang mereka katakan the figure doesn't reflect on the market. Okay? Walau bahaya punya perkataan. The figure yang was quoted never reflect in the market. Because bila you Jadi turun, in short tu apa? in short is kau turun bawah, benda tu tak benda tu barang naik, kenaikan macam harga mana- barang naik. How you plug this figure? Is it from the sky or from where? Kalau you kata tadi the figure yang disebut tu, kalau you go to the ground, it doesn't reflect. It doesn't reflect. But now my question, how you plug this figure? Exactly. How, Anwar? Can you please explain to us? Because I don't know. Because kita turun kat bawah tu, harga barang makin naik dan harga barang naik tak apa. Dia ada satu masalah besar lagi satu. Barang naik dan barang tak ada. Barang apa? Beras tak ada. Telur saya mencari, sampai saya kena kecam dengan telur apa semua. Betul. Telur susah nak cari. Tadi Gula dah limited nak beli. tadi saya Sufi Kamari kata apa ni, ada orang kata mitigation lah. Mitigation untuk nak tentukan bahawa telur dan apa ni ayam tu kalau kita pergi pasar tak ada banyak kerena lah, kita boleh dapat mengikut harga yang sesuai. Lepas tu subsidi yang kerajaan tanggung yang disebut hampir 3.6 bilion ni kan, di apa ni, diketepikan, dan pengapungan daripada telur dan apa ni ayam ni. Soalnya macam mana kita nak tentukan keadaan supply and demand tu? Supply and demand itu akan menstabilkan harga telur dan apa ni ayam yang akan menjadikan dia sebagai satu bahan utama yang mampu dibeli oleh rakyat dengan tidak banyak halangan. Betul. How? Kalau jawapan daripada saya cek jawapan Datuk Seri Ibrahim di Parlimen ketika semalam lah, ialah 2 minggu beri masa kepada Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Berhad kita untuk make sure tidak ada. Dia cakap jawapan Parlimen. Betul dia cakap. Untuk make sure tidak ada kenaikan after dibuat pengampungan ini. Baiklah Cik Sufi. Tuan Haji Sufi Kamari. Isu dia adalah, Ini Sufi Kamari tau. isu dia adalah how Tak, dia punya timeline dalam tempoh 2 minggu. Boleh tentukan supply demand situation bila you tarik subsidi ini bahawa dalam soal tu. Okey, saya dah tanya soalan. So what is the magic formula? I want to ask something because when Anwar was appointed as a Prime Minister in the first 2 minggu dia kata, ingat tak lagi, saya dah bagi keputusan kepada semua pegawai-pegawai kerajaan bahawa 2 minggu lagi kita akan dapat formula untuk kurangkan harga badan apa. Daripada hari itu sampai hari ni mencanak aja naik. Mencanak, kamu tahu tak? Gila kau mah. Dah lah barang mahal, barang tak ada. Ini masalahnya tu. Ialah source deficit bukan sekadar pelabur dia. Rakyat sendiri pun dah lost kalau Exactly. We don't trust lah basically. Dulu kalau Trust Prime deficit. Minister sebut A, akan berlaku A, kita akan Bestnya. Market semua akan reflect. Now bila Anwar sebut, kita akan make sure tidak ada kenaikan. Tak, siapa Menteri Keterjaminan Makanan ni? Dia Bukan bekas kawan baik. bekas kawan baik, bekas timbalan Presiden PAS bernama Muhammad Sabo. Muhammad Sabo. Jadi macam mana dalam tempoh 2 minggu ni dia nak Luar biasa. tentukan bahawa kawalan supply Luar biasa. situation ni supaya subsidi yang ditarik kepada telur dan ayam ni menentukan kestabilan harga dan permintaan daripada segi demand and supply situation in the market. Dalam tempoh 2 minggu, how you want to ensure benda ni akan berlaku? Betul. Saya bimbang sebab ini direct change election kepada I don't semua know. orang. I really cannot answer you because I've seen the first 2 weeks when he was appointed and today is like 11 months already. Yalah, ini soal kehidupan, soal benda yang Very, I agree. Beras tak settle lagi. Tak settle lagi. Gula dah dapat. Minyak
too much problem keadaan ni. And saya tambah sikit Datuk sebab Datuk cerita fact and figure, I'm talking about what's happening on the ground. Apa yang berlaku baru-baru ni yang dekat Kedah tangkap ada beras. Jadi dia tukar cerita ni, kata tengok seolah-olah Sanusi yang sorok begal tu. So the narrative was brought by this cyber troopers of PH yang berbayar Koman memang dibayar. Okey, dia kata apa? Dia kata Sanusi sorok beras. Rupanya Sanusi buat ni, Sanusi buat tu. Sekali Sanusi ni pula jenis, kalau kamu tibai aku terus jawab. Dia bukan macam menteri lain, dia tak mau jawab. Dia terus buat live, dia terus cerita semua. Dia kata siapa yang terlebih-lebih ni, yang apa dia kata, ayat exact, to be exact dia sebut. Aku tak ingat ayat dia, tapi shock betul dia kata. Siapa yang suka nak terjah ke depan sangat ni, kepala tak pakai helmet apa semua. Tak apalah, saya akan saman lah. Dia pernah popular kan. Tapi dia tu dah jawab dah. Isunya ialah federalism betul. Federalism dengan negeri punya state, dia tak ada power untuk, because state tak boleh masuk dan pergi masuk tak boleh. Inilah korang kena faham, wahai dubuk-dubuk munafik yang berkunyit. Ya? Kita can we focus on No, I just know. Kita bincang pasal Sebelum kita nak pergi sini, saya nak bagi tahu yang korang, sebelum korang nak bantai orang lain, make sure penguatkuasaan aku nak tengok. I don't see any penguatkuasaan. Malah Sanusi cabar tadi, dia kata kami nak SPRM masuk dan pergi cari semua kilang beras yang sorok beras. Itu satu kenyataan berani tau. Korang ambil kenyataan, bila kau cakap apa pun kami tak percayalah. Itu masalah dia. Okey. Okey, itu soal yang berhubung kait dengan keterjaminan makanan. Okey, sekarang ni daripada segi soal keterjaminan makanan, cabaran yang paling besar yang dihadapi oleh negara kita ni ialah kos untuk import makanan ke dalam negara. Cuba cerita sikit experience Datuk. Dan kos masa saya dalam Jemaah Menteri dulu, semasa Pak Lah jadi Perdana Menteri ni, kita address benda ni secara konsisten, secara very serious. Pada masa tu jumlah orang kata kos tanggungan nak bawa makanan masuk ke dalam negara Malaysia ni, masa tu per annum RM 12 bilion. 12 ke 3 bilion itu tahun 2009. Tapi hari ni this figure have shoot up to almost RM 80.1 billion. Damn. It's like what? How many percent? Aduh. Jadi ini dalam keterjaminan makan ni saya tak nampak macam mana Menteri Kewangan telah pun memperincikan lakar-lakar supaya kita boleh mengurangkan kos import makanan ni. Dan kalau kita tengok daripada segi data tentang tahap sara diri Malaysia pada tahun 2020 ni, self-sufficient level untuk Malaysia ni, daging kambing yang kita locally produce ni only 9.6%. Padahal kita cintakan kambing kan. Wow. Lepas tu halia benda yang basic. Wah, teh halia satu, teh halia tu. Patutlah kita makan halia semua, import semua. Cuma 18.9%. Itu pun mungkin daripada betul banyak sikit. Mangga brother. Mangga. I love mangga. 20.20%. Lepas tu daging lembu. 22%. What happened? Deficit almost 80%. Lepas tu cili kasih taruh. Cili kasih taruh pun yang kita locally produce is only 30.9%. Cili kasih taruh 30% je. Kita import daripada Vietnam, daripada India, cili. Susah sangat ke nak produce cili tapi rumah kalau kamu tabur macam tu pun cili tumbuh lah. Kan? What went wrong? Tak tahu, saya tanya. Macam mana? Almost daily kita consume cili pun daripada segi makanan apa ni. Cili soal cili taruh. Yang Khairul Mak tu macam mana? Yang Khairul Amin. Cuba cerita sikit. Khairul Amin ni mana you dapat cili Khairul Amin? Because you punya sambal memang ya Allah sedap nak mampus. I really like that sambal. Walaupun aku jual sambal Belanda dalam YouTube ni, tetapi because kita kena hormat. Budak Kelantan
yang handsome, yang pandai dan apa dia punya produk yang sangat sedap. Mana kau dapat cili yang Khairul? Kalau macam tu kita boleh minta Khairul ni supaya di Kelantan ni apa untuk kata SG4 buat something like that, SG4 untuk keterjaminan makanan ni semua tu fokus kepada food security ni. I think Kelantan boleh bela kambing apa semua ni, they have abundant of land and the land you is know? cheap. Kita orang kata Allah Ta'ala bagi nikmat rahmat kepada kita. Tak ada bencana besar, tak ada banjir besar, tak ada earthquake. Cuma kita nak yieldkan tanah kita ni. Sekarang ni macam-macam apa ni orang kata teknologi daripada segi organik baja yang boleh dibangunkan yield dan benda ni. Dan orang kata supply labor ni saya think masih lagi abundant dan apa ni murah kalau di negeri yang ditakbirkan oleh PAS ni di apa ni Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Dia land mass is still best at latest info daripada Esko Pertanian Terengganu, Dr. Azman sebut dia bagi 300 ekar tanah kepada untuk buat industri menternak telur. Ayam telur. So saya rasa Terengganu tak lama lagi dia dah boleh kita tengok level ni self sufficient level Malaysia pada ni, ini data 2020 doesn't much improve lah. You tengok Chile, lepas tu Kobis. Cameron Highland mari Takkan Cameron Highland je kita boleh tanam. Itulah pasal tu. Banyak kan tanah bukit banyak kan. Banyak tanah bukit lagi kan. I don't know lah. Bukit tinggi ada. Bukit tinggi ada tanah banyak. Tapi Vincent tak tahu. Janda baik. Vincent tak tahu. Tak boleh. Nanti kamu dapat daripada sama. Cuba. Very sensitive. Ya. Susu 65% ya. Susu lembu. Susu lembu. Itu pun farm fresh juga Itu pun dia bagus dia buat. Yang lain ni? Beras 63%. 63% saya beras. Dah jumpa beras belum? Kita masih ini semua makanan apa dah? Makanan ruji. It's a daily food, daily needs, you know. It's our basic food, basic necessity. Tak kesian ke kita? Macam mana Mak Sabu ni dia fikir tak macam mana ni? Dia nak lembu je. Macam mana? Macam mana ni? Sufi Kamari. Kau punya bekas bos kau ni. Bila lagi nak bantu pas? Cuba cerita. Cerita. The thing is, saya nampak dia Abang Mat ni more kepada react saja. Dia react. Contohnya macam isu beras. Dia pergi ke India untuk negotiate. Kenapa sekarang? Orang dah pergi 6 bulan lepas. But soal dia, you tahu daripada segi apa ni self sufficient level, kita masih under capacity sampai hampir dekat apa ni 37%. Tak ada ke usaha macam mana kita nak tambah yield apa ni padi beras dalam negara kita Datuk, saya minta maaf lah tempat yang kata orang jelapang padi ni dia bukannya buat kawan bergaduh pula. Macam mana saya tak boleh salahkan Sanusi ke bila kau Prime Minister Datuk saya nak tambah cili sikit bila kau Prime Minister you have to show the fatherly punya apa nama dia kata orang karakter. Contoh macam Pak La, even Najib also very loving, very nice character. You know Muhyiddin, Ismail Sabri orang kata lembik ke apa tapi still very fatherly. Even Mahathir jangan cerita lah, he's really fatherly punya character. Tapi when comes to Anwar dia lari anak. Lepas tu dia nak tunjuk dia muda lah, dia main tali lah, tangan bengkak aku tak tahu kenapa. Lepas tu dia nak cerita, dia tunjuk dia begitu agresif. Tak boleh Anwar, engkau Perdana Menteri bang, kau bukan ketua pembangkang. Cannot brother, cannot. You cannot do that. Jadi first time kita ada Prime Minister yang sangat vindictive, yang sangat suka pergi pub lah, yang very character, ada karakter begitu kan. Ya betul, tak pernah ada. Dan tak pernah ada ketua pembangkang cakap banyak, bila jadi Prime Minister langsung tak kerti buat kerja. Sedih. Saya tadi sebut pasal keterjaminan makanan. Jadi apa ni, ini bukan soal politik, ini soal survival, soal yang orang kata macam mana rakyat apa ni pada hari ni rata-rata orang kata struggling sedih to put table to put food on the table. Kan benda-benda yang basic. Jadi rakyat tengok macam mana dari segi bajet ni apa yang dia boleh dapat. Okey, kita boleh bagi apa ni bantuan sara hidup lah gitu ni and all that. But that one orang kata just dishing out and all that. But we want a permanent
permanent solution. Exactly. Exactly. Hanya merawat simptom. Merawat simptom. We want to Root cause address, tu dia tak bagi. kita nak address kerajaan, address the fundamental issue. Soal pokok, macam mana nak berusaha supaya rakyat, orang kata, berkemampuan untuk meletakkan the quality of food on the table. Exactly, sir. Correct. You are right. Jadi kalau ada quality food on the table, jadi duit lebihan yang lain tu bolehlah digunakan untuk education, untuk perkara-perkara R&D, perkara-perkara yang lain. Betul, kan. betul. Kerana soal basic dah tu kita takut ni dengan kos inflasi yang tinggi, dengan tidak ada kenaikan gaji kerana produktiviti yang rendah, dan juga dengan masalah ketirisan yang berlaku all that. Tapi kalau soal orang kata benda yang basic, supply and demand situation ni kita tak boleh tentukan, kerana menjadi tanggungjawab kerajaan yang memerintah to mitigate keadaan ini. Takkan kita dengan orang kata every year cost of import ni nak kena naik. Where's the solution? Where's the solution? I mean, it's already in front of you. Saya rasa bahawa contohlah kelapa. Kenapa tak cakap slow-slow? Balik Perdana Menteri tu kan? 66%. Bagi Datuk. Pulau Selangor. Selangor Keledek. Keledek pun 75%. Itu semua boleh jadi makanan kita tau. Keledek ni. Lepas tu macam ikan tenggiri, sardin, limau, manggis, ketam, daging babi betul, daging babi sampai 90%. Lepas tu langsat, sotong, ikan telah. Jadi ini semua soal-soal basic yang menyebabkan keterjaminan makanan ini, yang saya rasa dengan orang kata interjection dan juga mitigation yang dibuat oleh kerajaan melalui orang kata insentif ataupun dasar, supaya perkara ini kita boleh orang kata reduce. Katakan contohlah contoh kalau 80 bilion tahun ni daripada cost of import. Okay, kita targeted is the next 5 years we want to reduce. Macam kita nak reduce dia punya deficit budget ni lah. Itu saja daripada segi foreign exchange ni akan boleh membantu kita. Betul. Kerana kita, dan dalam waktu yang sama kita boleh generate the domestic economy kepada petani-petani kita. Betul. Kan? Jadi apakah langkah dalam bajet ni yang saya tak nampak benda ni dilakukan? Betul, adakah kerajaan I'm sorry lah, this is the very basic. This is the basic. Very basic thing. Adakah kita hilang local standard tu? Contohnya fokus kerajaan ni adalah untuk reindustrialization. Maksudnya nak soal nak industrialization ke NIMP ke, tak apa daripada segi untuk manufacturing sector, tapi saya nak bercakap tentang soal basic. Balance kan? Soal orang kata balance perut, kan? soal perut, soal cost of living, soal inflasi, semua and all that kan. I wanted to see that too. Okay, you already have an industrial, you have Selangor, you have Penang, you have Kedah half of it. Kedah half of it, okay? Okay, so why not we have like SG4, we're talking about, kita cerita pasal SG4 ni macam Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis ni, dia fokus pada food security ni. You know, kalau saya kalau boleh cadang lah, kalau boleh cadang. Kita nak tengok macam mana kerajaan persekutuan bagi kerjasama bagilah kepada kerajaan bantu negeri demi untuk supaya soal keterjaminan makanan ni dapat disegerakan. Kalau kita nak bangunkan negeri Kelantan dengan Perlis dengan menghadapi masalah infrastruktur yang besar. You tahu the gas pipeline ni tak sampai pun di ke Kota Baru. Dia berhenti di Kemaman je. Lepas tu dia punya infrastruktur semua tak berapa nak cukup. Jadi macam mana nak jadi kalau pelaburan tentang manufacturing, dia punya kos jadi tinggi. Betul. Tapi dia orang kata, kenapa tak pilih kita? Kalau pilih PH boleh solve problem. Macam ni lah saya punya argument daripada dulu pun. Kalau argument kata, di Selangor ni kita maju kerana kita tak boleh urus negeri Selangor ni first class.
Siapa who was that government? Masa dalam kempen-kempen lah, yang baru-baru ni lah. Jadi jangan undi Pak Lebay dan juga undi ni, kerana bagi undi Pak Lebay ni akan jadi macam mundur di negeri Kelantan. Yep. Tapi jawapan saya, kalau kita cabut KLIA ni, kita cabut Port Klang ni, kita cabut Kuala Lumpur ni sebagai growth center ni, kita letak dekat Kelantan, ingat Kelantan maju ke tak maju? Confirm maju. Ha? Ini orang Selangor ni cerita. Kau tengok, nampak? Kau dengar tak? Dengar tu Anwar. Kan? Betul. Jadi benda-benda yang basic, kita tak boleh nak Betul. kata, oh kau ni apa ni mundur kerana kau malas, kau tak. No, I think there is a lot of other consequent and factor that Betul. need to be considered. Yes. Number one, infrastructure. Betul. Jadi kalau tanggungjawab kerajaan mana? Adakah tanggungjawab kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri nak menentukan bahawa lebuh raya setiap negeri? Kerana lebuh raya semua di bawah lembaga lebuh raya Malaysia. LLM ada Itu siapa? di bawah persekutuan. Bukan, ada Kelantan. Dan jalan-jalan orang kata Federal Terang Road, dia panggil FT. Federal FT Terang Road ni yang menghubung antara negeri-negeri ni is the federal punya obligation. Kalau korang tahu Federal Road tu, yang ada warna kuning, ada tulis 1, 2, 3. yang FT. Itu FT, yes. Kalau yang dia ada N, dia ada A tu, itu negeri. Itu negeri. Kalau Faham? yang FT semua tu. Yes. Jadi Dia biasa kalau warna kuning okey dengan ada sekarang dalam ni, tu. kalau kita nak katakan maju daripada segi Kelantan dengan tu, kalau kita nak orang kata apa yang berlaku di pantai timur dengan di pantai barat ni dapat disenergikan. Kalau kita lihat di utara ni, perhubungan satu je darat antara pantai timur dengan pantai barat di utara melalui Greek ke Jeli. Great Kajeli, ya betul. Yes. Itu Jalan tu pun tak berapa cantik. tak je satu. Dengan dia punya orang kata Mandarin Gajah pula lalu tak kat macam mana dia punya struggling untuk Exactly, itu ya. masa tu dulu zaman apa ni JKR kita yang buat sendiri tu. Betul. Saya masa mula-mula kerja dengan apa ni JKR dulu, kawan-kawan kata ada dua choice dia. You kena pergi apa ni Greek atau you kena pergi Jeli. Supaya banner belah sana boleh sambung. Masa tu at one time dengan kita pernah apa ni ada tugu tu kalau you lalu kat situ yang diserang oleh komunis masa jalan tu. Jadi but that is the only linkages. Nah, dia ada one ni yang melalui apa ni Sempang Pulai ke Gemusang, naik ke Gemusang, naik ke Lojing. Ya, Lojing ke Gemusang, sorry, ya. You see, but kalau itu infrastruktur utama, baru you boleh sinergi antara pantai timur dengan pantai barat yang apa dia tu. Jadi kita jangan orang kata ambil mudah je. Kau nak undi je orang ni, kau nak mundur, undilah Pak Lebay. Undilah apa? Saya minta maaf, saya nak cakap sikit. Kalau pandangan saya lah Datuk, kalau dia nak throw flowers ataupun dia nak tunjuk, kata apalah, kalau korang tak terima aku akan pastikan aku buat jalan untuk Kelantan, aku bagi kemudahan untuk korang datang ke sini dan kita naik tu. Jadi automatically orang Kelantan pun akan jatuh cinta dengan dia. Macam kita tengok bajet ni kan, kita tengok apa ni yang peruntukan ke Sabah berapa banyak? Sarawak adalah berapa 5.6 bilion. Tapi kalau cek betul-betul ada yang beritahu saya dia pertambahan dalam tak sampai 1 bilion pun. Jadi kalau di Semenanjung ni ada lebih kurang 11 berapa 1 bilion kan. Tapi dia tak ada khusus mengatakan okey negeri-negeri mana untuk di Perlis ke di Kedah ke Kelantan Terengganu ni apa dia punya peruntukan tu. Tapi kalau orang yang minta maaf cakap Datuk okey. dengan Sufi Sufi Kamaris pas okey minta maaf cakap lah. Kalau manusia yang tak mau bagi peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang sampai terpaksa kena lompat kata sebab nak bantai rakyat, nak bantu rakyat, apalah sangat yang ni. Kita tengok dalam bajet ni orang kata dengan apa ni buat apa ni orang kata subsidi bersasar. Dalam subsidi bersasar tu kerana nak targetnya untuk nak bagi kepada orang yang betul-betul ada keperluan mendapat subsidi. Contoh, orang kata subsidi diesel. Kan? Dan macam mana pembagian subsidi diesel ni akan betul-betul menemui sasaran. Bagaimana? Okey?
Kan? Sebagai contoh, selama ni kita tahu subsidi diesel ni ada setengah orang ni ketirisannya berlaku, dia jual kepada negara luar. Di mana? Di laut. Di laut. Di laut dia ambil bot tu. Minyak tu kalau korang nak tahu dia ambil minyak tu dekat bot tu dia bawa pergi tengah laut dia jual. Ini masalah ni bukan masalah baru. Baru lama dah. Masalah dah lama. Lama. Okey. Jadi penguasaan. Jadi macam mana dia punya penguasaan? Macam mana dia punya, orang kata, how you mitigate this Exactly. Kan? Itu satu benda contoh yang kita boleh lihat lah. Ya. Dan kita tengok macam subsidi orang kata Letrek ni. You nak bagi tahu kalau you tarik subsidi. Saya tak tahulah, saya bukan orang kata pakar ahli ekonomi ataupun apa and all that lah, tapi kalau mengikut pengalaman saya ni, saya tengok soal tenaga ni dia dah almost monopoli punya business. One and only. Yang apa pun producer dia mesti upload kepada tenaga punya national grid. Kan? Dan dia akan tentukan daripada segi tarif. Dan saya rasa bahawa tenaga tentulah mendapat keuntungan yang besar kepada dalam apa ni monopoli ini, dan mereka pun bayar dividen kepada kerajaan. Betul. Dan patutnya dividen inilah yang disemak kepada rakyat. Jadi now where the subsidy? You nak tarik subsidi on the tariff, when the whole exercise is being monopoly by the tenaga. Apa benda ni weh? Kau buat apa ni? Kau tarik lepas tu I dengar SST 8% termasuk dalam tenaga maknanya kopi api akan naik lagi. Mungkin Datuk boleh komen sikit, 6% to 8% SST. Excluded F&B and telecommunication. And apa nama tu, PMS kata tidak akan membantu rakyat tu. Saya bercuba bersebut benda tu tidak akan membantu rakyat. So makan minum masih lagi ada cheap, tapi dia ada generation. Kita bukannya exactly. bukan hanya cerita pasal plastik, barang-barang dia beli. Dia apalah pun, kalau kita sebab saya nak kata bahawa apa ni, anggaran inflasi 2% ni realistik ke tak realistik? Tak realistik. Dia once you increase tax lah. Kalau you increase tax, definitely dia ada dia punya chain reaction. Exactly. Dia punya kesan. So bila kesan ni, akhirnya siapa yang nak tanggung kos ni? Rakyat lah. Kan? Dia lah rakyat lah. Jadi macam mana kau kata makanan semua takkan naik apa semua? Jadi dia punya transfer of cost ni mesti akhirnya kepada rakyat juga. Jadi macam mana kita nak mitigate? Dan ini orang kata mungkin the idea is good, but you gonna have a very serious issue about the implementation. Kan dia punya kawalan macam mana. Sebenarnya dia bagi soal apa ni, very basic supply and demand. Kan, jadi kalau kita tak ada dia punya mitigation factor ni, ini akan jadi cabaran lah. Jadi soal dia dalam bajet ni, saya fikir 2% inflasi ni realistik ke tak realistik? Tak realistik. No. Kan? Kau cakap lah apa pun. Wahai apa papanun punya budak-budak. Inflasi one thing untuk saya lebih takut. I'm very afraid of living cost tu. Yeah, of course. I tak rasa living cost kita akan turun. Okay, saya nak cakap you tengah tu. Saya bukan kata, but it's a very apa ni, I'm very concerned about this one lah. You tengok apa ni daripada segi tanggungan bayaran apa ni pinjaman kita ni berasaskan setiap apa ni ringgit yang kita dapat. Dia basically for every $1 revenue yang kita collect, 16 sen je bayar pada hutang. Oh gila. Kan, jadi you tengok macam mana cabaran kita ni, the portion of revenue Malaysia spend on interest payment alone
is not only above the global average but is among the top 30 in the world in 2021. Oh. At 16.3%. Interest payment as percentage of government revenue. Termasuk MDB. 2021. Termasuk 1MDB. Malaysia ni ranking number 20. Saya sebut ya, Sri Lanka 71.6%, nombor 1. Lepas tu Ghana. Wow. Lepas tu Egypt. Wow. Lepas tu Zambia. Aduh. Lepas tu Malawi. Alamak. Brazil, India, Jamaica, Kenya, Bahamas, Panama, Bangladesh, Dominican Republic, Costa Rica, Papua New Guinea, Uganda, Jordan, Fiji, Indonesia 17.0, Malaysia 16.3. We are ranking nombor 20 yang menanggung interest ni saja. Gila lah. Lepas tu jadi kalau kita tak kawal benda ni, jadi macam mana kita nak expand kita punya ekonomi, macam mana, pasal dia punya whole philosophy ni macam mana kita orang kata berhema supaya kita punya ekonomi ni berkembang dan dia terkawal. Betul. Adakah currency kita yang currently 4.75 atau sekarang latest berapa? 4.74, 4.73. Memburukkan lagi itu. What happened, Dato'? Dia What very happened? simple. Saya kata kalau cost of import tu 18 masa saya dalam jemaah menteri, orang kata 12.5 bilion tu, masa tu exchange rate berapa? Saya ingat dah. 3.8. 3.8. Ya. But today berapa? 4.74 sir. Okay. Naturally, because the cost of import is higher. So kalau kita go on manufacturing sector semua and all that, cost of import ni dia akan jadi tinggi. Ya, berterusan. Tapi orang kata kita punya produk ni akan jadi lebih murah dengan syarat dia punya production cost ni tak naik. Tapi kalau production cost kita ni dia naik, kita nak jual pun kena berasaskan kepada production cost kita. Kita nak profit untung juga. Kan? Exactly. Jadi macam mana kita nak balance? Bila kalau nak balance, bila mahal dia orang tengok market lain, which we have Indonesia, we have Thailand, we have Vietnam, even do you know Samsung? Samsung is producing all their TV. Semua TV dia dekat So Vietnam. basically yang paling penting dan mustahak kalau kita nak nak survive lah, maknanya kita nak going concern nak jadi orang kata memacu pertumbuhan ekonomi negara untuk menjadi orang kata mampan lah ke apa, madani ke apa, tak apalah, gunakanlah apa terminologi pun tak apa, Twiki Rama ke apa ke. But basically we must be able to be on the going concern. Maknanya kita punya hutang masih lagi terkawal. Betul. Kita punya productivity mesti lagi dipertingkatkan. Dan orang kata apa pun raw material, apa pun is easily available in the market. Dan yang paling penting dan mustahak, pengurusan kita mesti kompeten. Yes. Dan untuk pengurusan kita kompeten, integriti kita mesti menjadi satu, orang kata macam soal contohlah. Kalau kita semua bahawa takkanlah jadi satu cabaran besar ni untuk kita orang kata produce kita punya daging kambing, halia, mangga, daging lembu, cili, benda boleh buat. Benda yang memang boleh buat. Memang boleh buat. Yang saya sebut kat sini tak perlu pun rocket science. Tak payah. Tak perlu formula. Tak perlu formula. Engkau ambil cili tu, lepas tu kau banding kat tepi rumah kau pun cili tu boleh bubur dah. Kan? Jadi macam mana benda ni boleh dibangunkan dengan bantuan kerajaan secara bersepadu. Exactly. Smart farming, green, better and all that. Kan, barulah ada tarikan kepada generasi muda nak terlibat secara langsung dalam industri. Kau tak payah sekarang nak membanting tulang dah. Sekarang semua teknologi. Even sekarang ni apa dengan semua, apa orang kata carbon footprint lah untuk kita nak jaga untuk apa ni kita punya orang kata kita punya environment dengan kita punya social, dengan kita punya governance semua and all that kan. Dan ini sebenarnya fokus yang paling penting dan mustahak saya rasa lah Sufi dengan tu. Saya kata we have to put all our effort supaya dalam keterjaminan makanan. Ini satu kementerian yang mustahak yang berkait hubung dengan
apa ni perut, bukan hanya nak tonggang lembu ke tonggang apa. That is not the issue. This is the effort. Bukan I said, bukan cakap I support the state of Israel. Bukan. I support the effort of Israel and two state social. So tak boleh macam tu, tak boleh. Okay? So kita, dia cerita dia simple je Datuk. Saya minta maaf lah Datuk dengan Sufi. Dia simple aja. Maknanya kerajaan hari ni tak boleh berdendam. Tak boleh nak ada perasaan yang kau tak support aku jadi aku nak hukum rakyat kamu semua. Tak boleh. Anwar, kalau kamu mau menjadi jiwa yang besar, kau kena bantu ni supaya apa? Bila kamu bantu mereka untuk ada infra semua dan mereka buat benda ni, yang untung sudahnya nama kamu juga yang baik. Tapi kalau kamu nak dengar lah, tapi kalau hala tuju dia end game dia nak ke IMF, I cannot say anything, brother. Okay. So basically kita punya bicara pada malam ni, kita address bajet yang dibentangkan tu. Pertama, dengan peringatan bahawa kita mempunyai satu tanggungan beban yang besar. Jadi dengan tanggungan beban yang besar ni, kita tak boleh berbelanja mengikut orang kata kita nak dapat populariti kita. Kan? So boleh cakap ini bajet populis? Kalau saya tengok dengan hands out ni semua boleh lah banyak seolah-olah tahun depan nak pilihan raya. Ataupun bercadang nak buat pilihan raya. Mungkin. Anything can happen, you know. Kan? Jadi but soal basic yang tak tu, dan kalau apa pun yang orang kata the fundamental duty of a government is to make sure the kebajikan rakyat itu terpelihara dan terjaga. Betul. Semua kan. Yes. People are not struggling, people can function as a normal family. Kita bersyukurlah bahawa kita tak diuji oleh Allah Ta'ala dengan bala bencana, dengan bala bencana, dengan peperangan semua and all that kan. Kita ada orang kata kesuburan tanah kita. Allah pelihara Malaysia ni, cantik. I think if I may suggest, let us go back to basic and address kita punya cabaran ni. Pertama tentang keterjaminan makanan. Saya masih ingat masa zaman Pak La Perdana Menteri tu, dia bagi satu emphasis yang cukup besar kepada keterjaminan makanan, supaya agriculture ministry tu boleh memacu orang kata, kerana kita tahu bahawa soal orang kata keterjaminan makan ni, ini soal pokok kan. Dan walaupun dah wujud Kementerian Keterjaminan Makanan ni, sampai langsung ke hari ini kita tak nampak ada jaminan langsung. Apa dasar tak ada jaminan yang langsung. Jaminan tak ada apa pun. Kan? Telur tak ada, beras tak ada. Jadi kita sekejap telur ada, ayam tak ada, lepas tu telur balik, ayam ada, lepas tu tak beras ada, beras tak ada, and all that. Kita ada minyak kelapa sawit terbesar, minyak tak ada. Allah kita ni, Allah Ta'ala bagi kita orang kata rahmat dan nikmat, tanah yang subur. Tanah yang subur. Jadi kita kembalilah kepada tanah untuk kita orang kata menentukan bila benda yang basic ni dapat kita atasi, baru kita boleh susun atur benda yang lain. Exactly. Bukan bermakna industrial tu kita nak tolak, tapi tidak. Tetapi our country can run parallel. Industri boleh buat, tanah yang ada banyak ni tak boleh pakai, tetapi ini semua terletak di dalam tangan seorang manusia saja yang bernama Anwar Ibrahim. Kalau dia mahu bermusuh dengan negeri-negeri SG4 ni dan tidak mahu bekerjasama, maka kita akan hadapi masalah yang sama. Di mana kesudahan kita? Dan soal orang kata distribution, nak bagi kata bantuan makanan, sara hidup dengan supaya tu and all that, benda yang basic je. Orang kata ahli parlimen pembangkang ni, dia pun nak menguruskan kawasan parlimen dia tu mengikut tanggungjawab dia. Betul. Ada dalam kawasan parlimen tu ada penyokong PKR, ada penyokong semua dapat PH, ada penyokong PN. Tapi kalau wakil rakyat PH ke wakil rakyat BN ni dapat peruntukan untuk urus takbir kawasan dia untuk menentukan kebajikan rakyat ni, macam mana kita nak nafikan wakil rakyat tu? That is
parlimen. Dan 74 Hmm. ahli parlimen yang dalam 4 peruntukan ni semua melabel. Semua melebel. So apa jadi apa yang dia nak buat sebenarnya? Anaknya Melayu Apa ni? Okey, jadi sekarang ni dalam peruntukan bajet ni, okey, wang yang dihasilkan, wang yang disatukan, dia panggil the consolidated fund, dia bagi semua tu. Jadi peruntukan wakil rakyat yang dibagi kepada ahli parlimen melalui wang yang disatukan ini diurus takbirkan kawal selia oleh ICU. ICU ni di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ada bajet yang khusus diperuntukkan ini. Implementation and Coordinating Unit. Jadi siapa yang nak tentukan bahawa projek-projek kecil, projek-projek yang berhubung kait tentang soal sara hidup, kebajikan, contohlah kalau nak tanam cili lah, yang perlu dibantu untuk menentukan kejaminan makan ni mengikut kawasan-kawasan wakil rakyat ni, takkan nak buat dekat Bukit Bintang, takkan nak buat dekat Kepong, tak boleh. Tentulah di kawasan Segambut semua tak boleh, tentulah di kawasan apa ni Jeli, ataupun tentulah di kawasan apa ni utara semua, and all that yang ada abundant of land. Bolehlah buat orang kata fertigation punya projek, nak tanam tebu ke, nak tanam halia ke, dan gerakkan koperasi di peringkat apa ni kawasan masing-masing pertubuhan, bukan nak bagi kepada parti PAS ke parti apa. Ada untuk rakyat. Untuk rakyat. Jadi ini benda yang very basic yang dia punya orang kata dia punya delivery tu akan jadi lebih cepat, lebih pantas dan lebih tersusun. Jadi kalau you bagi kepada ICU ni yang orang kata apa ni kawal selia daripada semua peruntukan kepada wakil rakyat ni, you bagi pada apa ni ahli parlimen daripada kerajaan, daripada PH, tapi you nafikan hak daripada PM. Sebab duit ni bukan datang daripada parti PKR atau parti DAP, dan bukan wang poket Anwar. Duit ni datang daripada wang yang disatukan, yang sekarang ni sedang dibentangkan dalam parlimen dan hendaklah diluluskan, dan dia di bawah orang kata kepala JPM lah, Jabatan Perdana Menteri, dan di bawah ICU. Jadi apa sebab you nak nafikan tu? Nak kena CSA. Lah tak, nak kena runding pula dulu. Apa yang tak runding tak, saya minta maaf ya. Yang itu saya tak faham. Apa pasal nak saya runding? biar saya jawab ni. Boleh minum Boleh sila. Ada kod lagi kau tolong bawa. Okey. Baik. Okey, dia macam ni tau. Sekarang ni saya tak faham. Anwar Ibrahim sudah ada 2/3. Termasuk Datuk Kandar dah masuk Syed Saddiq keluar, Kandar masuk. Okey, dah 2/3. Yang kamu nak buat apa CSA lagi dengan tu, saya tak faham lah Datuk. Apa yang dia takut? You already have 2/3. Okay? How are you thinking that that you everybody you tidur you fikir semua orang pegang pisau belakang kau. Anytime anybody will stab you. What is this Anwar? Apa kau main politik? Ini politik 80-an 90-an tau. I think Anwar punya masalah adalah dia dalam masa setahun ataupun 11 bulan ini untuk mengekalkan dia punya pentadbiran. Dia terpaksa berbuat apa sahaja. Jadi betul lah sekarang ni. Jadi conclusion dia senang aja. Biar kita susah, biar rakyat tak ada makanan, biar rakyat hidup tekanan semua tinggi, janji Anwar PM. Janji kerajaan stay. Janji Anwar PM. Janji Anwar PM. Biar tak ada apa barang, korang nak ni ke, korang nak mampu ke apa ke, terima je. Sekarang dia kerajaan, dia Perdana Menteri, korang kena terima. Jadi boleh ke kita sebut bahawa kita merumuskan lah bajet ni sebagai bajet yang populis. Exactly. I agree with you, sir. Bajet yang populis, yang syarat dengan handout. Dishing out lah. Dishing out. Itu tanpa menyelesaikan perkara-perkara pokok, perkara-perkara fundamentals. Macam mana? Saya rasa bersetuju ke tak bersetuju? Saya bersetuju dan saya sangat sedih apabila kamu tarik subsidi saya pakai 4-wheel drive, pakai diesel. Lepas ni saya kena bayar RM3.80 1 liter. Damn. Dan dia bukan bajet Panadol tu. Bukan. Mungkin bajet Coke.
Kok kasih hai. Tak, dia problem dia sekarang, ini satu cerita. Termasuklah semalam ada pembentangan tu mengenai 10 juta akan dihantar kepada Palestin. Okay, this thing semua cerita ni semua, ini semua cerita. Okay, apabila kebanyakannya biasa dalam bajet ni pun bukan semua yang tercapai. Okay, jadi ini mungkin cerita because sometimes bila kau tak ada income, tak ada duit, because we are worried investor tak ada. Do you see any investor? Announce demi announce ada. Berapa bilion daripada UAE ya. Adalah claim the FDI berapa dah. Saya pun tak ada. apa berapa. Around apa? Not less than 10 billion. Berapa? Ada. Okay, what happened to 170 billion of the announced from China? We don't know, MOU. Okay, then baru-baru ni dia pergi ke UAE dan dia kata ada 40 billion of investment will be coming. Kita story boleh capture yang from Maida tu kan. Ya, all the figure. Maida yang boleh kita percaya kan. Ini kalau Manik, are you saying that Perdana Menteri pun tak percaya? Aku tak percaya. Aku cakap terus, aku tak percaya kau. Saya kalau saya cakap tak berfakta, ini adalah fakta yang dikeluarkan oleh The Age Malaysia ni, Oktober 9, 2023. Ya. Dan apa ni, kalau habislah Age. Dia keluar macam ni nanti Age punya lesen kena tarik. Jadi tak tahulah, kalau dia boleh semak lah. Kita cakap. Dan apa ni yang kita sebut tentang kejaminan makan ni adalah tahap sara diri ni, SSL, self sufficient level Malaysia ni, data yang berasaskan pada tahun 2020. Jadi, lama tak bukan surat khabar. Jadi boleh semak. Ini soal fundamental. Kalau tengok ni, apa ni orang kata wearing Malaysia debt burden ni, sampai punya terikat ni macam punya burden yang besar tu, nampak? It's so very clearly, ya. Betul tak? Jadi how long can we orang kata weather this thing? Inilah dia masa untuk bekerja, masa untuk mengurus takbir, work together kan. Inilah yang saya kata the unity government lah, kalau kata dia sepatutnya untuk. Tapi tak, hari-hari cerita saya PAS nak join lah, bab politik lain lah. Kita tapi soal kepentingan rakyat, soal maju semua tu. You tengok macam mana Israel lah, bila dia diserang di Hamas, yang pembangkang tu pun bekerja sama, just one clear objective, nak mempertahankan diri ataupun nak serang balik Hamas ni. Kita menghadapi keadaan ekonomi yang luar biasa, dunia baru nak recover. Ini dia sebut bahawa ni dalam keadaan yang chaotic, dalam keadaan yang macam ini, dalam keadaan cabaran macam ni, yang paling penting dan mustahak adalah kesatuan dan perpaduan yang utuh untuk menguruskan negara. Soal politik you letak, soal yang kedua. Saya percaya bahawa ahli parlimen orang kata PN ni, dia orang tak ada masalah nak bagi kerjasama tentang yang berkait hubung dengan ni. Kan? Jadi boleh nampak lah, dia pun diam dan parlimen dia macam wujud tak wujud je kan. Itulah, aku memang tak boleh lah. So lagi satu, apa nama dia Datuk? Saya menjadi masalah saya apabila Anwar Ibrahim ni, saya nak pesan satu lah, kurangkan politik lah. Work for the country. If you are really, you are interested. Bukan lagi nak bercerita, kata PAS nak datang, PAS jumpa saya, PAS boleh sertai kerajaan PH dengan syarat-syarat yang bagi. Jadi dia nak buat apa sebenarnya? Dia nak bagi pecah belah antara PN. Dia nak tunjukkan pada bersatu, tengok PAS kat belakang main jumpa aku. Dalam masa yang sama dia ambil bersatu punya orang. So this kind of thing is not good, it's not healthy. Takut kau tengah buat macam tiba-tiba orang terpancing kau punya orang. Sebab bila kita sebutkan Salim Zubi tentang bajet ni kan, apa dia punya people centric dia? Apa centric? Okey, yang kita tahu utamanya sumbangan tunai rahmah ni, STR. That is a cash handout lah. Dinaikkan daripada 8 bilion kepada 10 bilion. Okey? Maknanya kalau kita dapat penambahan daripada 500 ke 1000 ke apa and all that, dia akan orang kata belanja one off je. Kan? Tapi kalau kita Datuk tahu tak? Datuk tahu tak? Ini saya cerita pasal apa yang berlaku kat STR. STR ada Facebook, dia punya page yang orang akan
tahukah Datuk dan Sufi bahawasanya untuk mendapatkan STR ni dia bukan lagi seperti BRIM, BSH atau Bantuan Keluarga Satu Malaysia. Bantuan Keluarga Malaysia sebab dia lebih tightening, lebih ketat. Dia punya due diligence tu Due lebih diligence ketat. lebih ketat. Jadi bila kau dengar 2000, semua orang dapat. Tapi nak tidak proses sebenarnya. tu jadi sangat teruk. Tak percaya, masuk STR dekat Facebook tu, pergi check, tengok apa orang kata. Dan kalau macam tu, kalaupun ada penambahan peruntukan ni, tapi macam mana dia punya delivery dia? Exactly. Ya, kan? So you have to know that. Jadi That's dan delivery yes. dia punya timeline dia bila? Kan? Jadi barulah dia Kita ada kakak, kita ada mak, kita ada pakcik yang ada ni. impact dia. Boleh tanya, boleh check. Betul. Dan ada kesan kenaikan kos sara hidup dari peningkatan ST dari 600 kepada bila you ada laku ni, tentulah ada kos naik hidup. Yes. Yang sudah tentu ada kesan pada harga barang-barang, pembuatan dan perkhidmatan. Macam you sebutlah, mesti ada impact dia. Okey, contoh dia kata nasi lemak Walaupun kata tadi yang makanan tak sentuh telekomunikasi but ada konsekuen yang related. Contoh kau beli plastik, kau beli pembungkusan, kau buat itu semua ada. Naik 8%. Saya kalau macam ni kan, baik lebih senang introduce the GST. Kenapa? Takut dulu kau kutuk GST. Dia satu sistem pungutan yang cukai yang terbaik dan dia merangkumi yang efisien. Betul. Memang terbaik. Tak ada blokir boleh berlaku. Jadi kalau benda yang baik, kenapa kita tak nak mempunyai? Yang terjus tu Rafizi. Rafizi, tapi I think benda ni Anwar mungkin ada ego dia tu. Dia bukan, dia mungkin ada ego satu. Yang kedua, dia macam telan kahak sendiri balik kan. Kau dulu kutuk bagi jatuh Najib 2018 sebab GST. You nak naik SST 6% dengan 8%. Lepas tu you ada kononnya pengaculian daripada segi makanan yang konon tak ada kesan, tapi all the konsekuen related dengan supply chain yang berlaku tentu dia mesti plastik, ada berlaku dia punya transfer cost dia. Transfer cost dia ada. Semua akan naik juga. Jadi soal dia berkesan ataupun tak berkesan? Tak berkesan. Ini kita cakap lah kan. Exactly, tak berkesan. Saya tak apa. Sekarang ni bulan 11 lah, bulan 10 Tuan-tuan tak lama. Tapi pada saya dia tentu ada kesan kepada harga barang, pembuatan dan juga perkhidmatan. Mesti. Kau tengoklah barang makin naik. Saya risau lah. Saya takut rakyat tak tahan nanti They start to do things yang unexpected. So you Anwar. Tapi jadi itu pasal bila kita tengok macam ni. Ini kita tengah rumus lah Jadi polisi kawalan harga keperluan asas yang dimaksud seperti pengapungan harga ayam dan telur juga, dia akan beri kesan terus kepada kenaikan kos sara hidup. Sangat conscious. Saya bimbang. Itu sangat saya melibatkan kita semua. Betul. Ada. Jadi jangan seronok sangat. Betul. Jangan seronok sangat. Jadi boleh tak kita cakap tiada langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan rakyat? Betul. Terutamanya golongan M40 yang tersepit dan disisih. Sewajarnya mekanisme khusus patut dihasilkan untuk membantu mereka kerana ada yang dah bertaraf miskin tegar dah. Betul. They really need help. M40 is the biggest contributor. Then this one put politics aside lah. Kan? Belhi. Jadi kita lihat bahawa dalam ini rumusan daripada bajet ni lah. Tiada juga usaha menghasilkan polisi peluang pekerjaan dan menarik pelaburan yang memberi peluang yang lebih baik. Is there any When the when the investor is not coming in, you don't have a new opportunity. Macam mana kamu nak kerja? Kerja apa? Teruskan. Dan kita orang kata penstrukturan, orang kata subsidi bersasar yang pada saya tak ada jelas, agak sama. Samalah, betul lah. Dia mungkin dia punya terperincian tu macam dia bagi tahulah supaya okey, don't worry, 2 minggu saya minta
Mak Sabu supaya siapkan dia punya tata cara kerja ni, macam mana benda ni boleh selesai. So, jangan ada kenaikan. Lepas tu masuk aku kata saya sakit perut, saya masuk hospital. Saya kisah Mak Sabu yang problem. Mak Sabu sakit, dia terus masuk hospital. Dia kata, alamak, appendix lagi satu dia keluar. Dia kata, dang. Jadi macam mana dia nak selesaikan pensaturan subsidi bersasar yang sama. Contohnya pensaturan semula tarif elektrik yang juga beri kesan terus kepada kos sara hidup dan juga kos penghasilan. Manufacturing apa semua ini, all that you need electric, man. They consume on the big and all that. Siapa nak transfer kos ni ke mana? I'm speechless, man. Aku cakap, aku nampak satu je. I see IMF is coming. IMF. Kalau IMF datang, kita payahlah. Bila IMF datang, dia boleh bagi pinjaman, tapi tahulah Yahudi bagi pinjaman ni, dia ada dia punya cara, dia ada dia punya consequences dia lah. Because all the you tengok sekarang ni dengan barang tak ada apa semua, dia punya ke IMF tu terlampau kuat sangat. Jadi we are very worried. Okay, guys? Jadi terima kasih. Alright. Okay, terima kasih Datuk Zain Badak ni, Datuk Zain Badak. Okay, Sufi Kamari, walaupun tak nampak muka, suara dia. Okay, gang, ini cili kasih taruh special tanpa Rafiq. Saya dah minta izin Rafiq, kata sorry Rafiq, engkau tak boleh ada sini, so ini hari kita bikin special cili kasih taruh. Bendi bukan 2, dia ada 3, 4 bendi dia berada. Okay, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.